Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Malaysia belum buat keputusan sekat produk lautan dari Jepun susulan tindakan negara itu melepaskan air radioaktif yang dirawat dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Keputusan mengenainya bakal dilakukan berdasarkan kajian dilaksana Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan bersama Kementerian Kesihatan serta pihak berkaitan alam sekitar. Pihak Jepun mengatakan ianya telah deneutralize. Walau bagaimanapun pihak kita akan membuat kajian dan akan mengambil pendirian yang bersama dengan negara-negara lain kerana soal sisa nuklear yang dimasuk ke dalam laut ini dia boleh merebak ke seluruh dunia dan kita akan buat keputusan bersama. 2 kes positif jangkitan cacar monyet Mpox dikesan dalam negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan menjelaskan, kes indeks pertama melibatkan seorang warga asing yang bekerja di negara ini. Dia memiliki sejarah perjalanan ke negara yang melaporkan kes Mpox pada 6 Julai lalu. Setelah menjalani isolasi, individu itu dibebaskan selepas disahkan pulih sepenuhnya tanpa komplikasi pada 10 Ogos lalu. Manakala pesakit kedua pula merupakan lelaki tempatan kontak kepada kes indeks dan mengalami gejala semasa dalam kuarantin. Sehubungan itu, KKM menasihati semua pengembara yang tiba dari negara yang melaporkan Mpox memantau status kesihatan kendiri setiap hari. Perdana Menteri mengulangi ikrar bahawa kerajaan perpaduan berpegang kepada ikhtiar dan memerangi rasuah habis-habisan bagi memastikan rakyat tidak terkesan dengan jenayah itu. Pasal rasuahlah kadang harga barang naik. Pasal rasuahlah projek kerajaan tak sampai. Pasal rasuahlah kalau kos tu projek jambatan 100 juta jadi 180 juta. Pasal rasuahlah beratus juta tak boleh sampai kepada rakyat. Perang terhadap rasuah dalam negara akan mengambil masa kerana ia kesalahan yang dilakukan secara sulit. Justru Badan Penyiasat memikul tanggungjawab penting dalam usaha memeranginya. Dalam perkembangan lain, semua pihak diarah tidak menggunakan logo parti bagi sebarang bentuk bantuan kepada rakyat. Perdana Menteri berkata bantuan Kerajaan Persekutuan kepada rakyat perlu disalurkan atas nama Kerajaan Persekutuan. Ini telah diamalkan oleh Perikatan Nasional dulu dan saya percaya ada juga 1-2 yang berlaku dalam Kerajaan Perpaduan dan arahan kita ini tidak boleh. Bantuan kerajaan harus disalur atas nama kerajaan. Selain itu, Perdana Menteri juga telah mengadakan sesi libat urus bersama Kerajaan Negeri Johor bagi memastikan tiada pelanggaran undang-undang SPR semasa pilihan raya kecil. Perdana Menteri melakukan lawatan kerja sehari di Parlimen Pulai dan Bandaraya Iskandar Puteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkesempatan meluangkan masa menikmati sajian tengah hari bersama pengunjung Medan Selera Taman Cempaka selain menyantuni penduduk di sana. Mengiringi beliau, Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Ghazi dan calon Pakatan Harapan Parlimen Pulai Suhaizan Kayat. Seterusnya, Perdana Menteri ke Masjid Jami Ar-Rahman, Taman Dahlia untuk menunaikan solat Jumaat. Pasukan cantas ditubuhkan Polis Johor bagi memastikan tiada kekacauan dan elemen gangsterisme sepanjang PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Ia dianggotai 400 pegawai dan anggota yang akan menjamin kelancaran sepanjang tempoh berkempen kedua-dua kerusi itu. Dia diingatkan di sini bahawa setiap ceramah, kempen dan sebagainya akan dipantau oleh pihak polis untuk memastikan jika sekiranya supaya perkara-perkara yang tak diingini berlaku dan tak berlaku, supaya perkara-perkara yang tak diingini tidak berlaku dan juga tidak melibatkan apa yang saya sentuh tadi itu 3A. Itu yang utama dalam kempen pilihan raya nanti. Dalam perkembangan sama, semua calon dan parti politik boleh memohon permit ceramah bermula esok.
Program Jualan Rahmah yang diadakan di Johor bukan strategi pancing undi. Perancangannya jelas. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh telah disusun sebelum PRK Parlimen Pulai dan DUN simpang jeram dijadualkan. Di Johor, ia dilaksana di 26 lokasi berbeza untuk membantu masyarakat luar bandar peroleh bekalan barangan keperluan asas lebih mudah. Jualan Rahmah dijadualkan sehingga hujung tahun di setiap DUN di seluruh negara. Jadi saya kira tidak adil lah kalau kita kecualikan dua tempat ini semata-mata kerana mereka menjalani pilihan raya. Sebab keperluan rakyat itu perlu kita penuhi dan kita akan teruskan, insyaAllah. Jadual itu disusun, dia ditambah tiap-tiap hari. Sebab kita juga melihat kepada permohonan daripada kawasan-kawasan. Sebab kadang-kadang ada rumah panjang, contohnya di Sarawak, memohon. Jadi kita akan masukkanlah. Jadi kalau misalnya ada permohonan daripada ADUN di satu-satu tempat, kita akan masukkanlah. Jadi tak adalah saya nak kata daripada sekarang sampai hujung tahun kita dah ada jadual. Terdahulu, beliau menyerahkan bakul rahmah serta sumbangan zakat kepada 100 asnaf dan individu kurang berkemampuan. Setakat 18 Ogos, hampir 100,000 bakul rahmah diagih kepada golongan yang layak. Tadi beras RM8 kan. Sardin tadi RM2.50. Okeylah, terbaiklah. Cuma satu je saya, bukanlah komplain, cadangan. Ini masalah baris nak bayar ni, itu masalah dia. Semua. Kalau saya selalu pergi tempat-tempat lain. Bila macam ni ada orang malah baliklah. Tapi tetap sokong. Membantu juga daripada kami golongan orang kata B40 kan, itu pun sangat membantu. Terima kasih. Alhamdulillah dalam 70% kami pun dapat support banyak barang ni dan keperluan khas. Memang saya tunggu 25 hari bulan ni, memang nak beli barang untuk hari ni punya keperluan untuk sebulan. Ya betul, sebab saya pun anak berapa orang duduk satu rumah, mesti yalah orang kata banyaklah, banyak. Tak, sebab saya sakit stroke sebelah badan. 5 tahun dah lebih kurang. Meringankan beban lah. Ya betul. Pulai menjadi antara lokasi yang pesat membangun susulan kedudukannya berdekatan dengan Singapura. Limpahan ekonomi di sana menyebabkan perniagaan seumpama cendawan tumbuh selepas hujan. Dan esok, gelanggang PRK Parlimen Pulai akan dibuka. Selain kemajuan ekonomi, apakah kriteria lain yang perlu dipenuhi wakil rakyat bertanding? Erwin Zaid ada perinciannya. Parlimen Pulai mempunyai 166,653 pemilih berdaftar dengan dua dewan negeri iaitu Perling dan Kempas. Kedudukan Pulai dikelilingi kawasan parlimen lain kadang-kala menyebabkan kekeliruan sesetengah pihak. Parlimen Pulai terletak di tengah-tengah antara Parlimen Johor Bahru, Parlimen Tebrau, Parlimen Iskandar Puteri dan juga Parlimen Pasir Gudang. Jadi oleh itu, ramai orang di sini keliru dengan pembahagian Parlimen ini. Sebagai contoh, di hadapan Aksana Johor Bahru Mall ini merupakan Parlimen Pulai. Jika kita bergerak sedikit ke arah sana menuju ke Bandar Baru Uda, kita akan memasuki Parlimen Johor Bahru. Menurut pakar politik Universiti Teknologi Malaysia Dr. Mazlan Ali, prestasi kerajaan perpaduan dalam tempoh 8 bulan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi pola pengundian. Dan isu-isu lain yang kita lihat pada hari ini adalah isu yang berkait dengan hubungan kaum juga mungkin akan menjadi fokus di dalam kempen pilihan raya ini. Oleh kerana Pulai adalah satu kawasan demografi yang sangat signifikan dengan konteks Malaysia sebagai masyarakat majmuk, maka ia sudah pasti akan mempengaruhi situasi dan peluang dalam pilihan raya kecil ini. Selain itu, pengundi di Pulai dilihat tidak mengundi hanya berdasarkan bendera parti. Sebaliknya, kualiti dan aspirasi calon menjadi pertimbangan utama. Ini
Ianya berbeza kepada negeri Pantai Timur contohnya ataupun di utara, di mana rakyat agak condong kepada parti politik. Mereka lebih setia pada parti politik dan asasnya membuat keputusan politik itu berdasarkan kepada parti yang bertanding di kawasan tersebut. Tetapi di Johor, mereka memberi rating kepada calon, mereka melihat calon, mereka juga melihat apakah parti yang mewakili mereka sudah menepati KPI atau outcome yang telah ditetapkan di kawasan tersebut. Kerusi Parlimen Pulai berjaya dipertahan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub selama 2 penggal. Selain turut memenangi kerusi Dewan Negeri Simpang Jeram pada PRU ke-14 dan 15. Menu Rahmah, cetusan idea Allahyarham bukan sahaja membekas di hati rakyat Pulai, malah seluruh negara. Mungkinkah ia akan menjadi satu kelebihan kepada Pakatan Harapan untuk mengekalkan kerusi Parlimen ini? Laporan Hairul Zaid, RTM. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan di sekitar selatan Semenanjung, angin bertiup dari arah tenggara, manakala di sekitar utara Semenanjung, angin bertiup dari arah barat dengan masing-masing bertiup dengan kelajuan sederhana antara 20 ke 30 km sejam. Kejadian ini menyebabkan berlaku penumpuan angin di sekitar bahagian tengah Semenanjung, termasuk juga di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala di Sarawak dan juga Sabah, angin bertiup dari pelbagai hala dan menumpu di sekitar bahagian pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Kawasan penumpuan angin ini berpotensi menyebabkan kejadian hujan lebat berserta ribut petir. Justru itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya pula, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning yang akan mula berkuat kuasa pada 28 Ogos nanti. Kejadian ini menyebabkan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter serta kelajuan angin di antara 40 ke 50 km sejam. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya pula, kita beralih dengan tinjauan cuaca semasa. Paparan gema radar terkini menunjukkan keadaan cuaca lembap di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung dengan penumpuan hujan lebat di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Selangor, bahagian tengah dan selatan negeri Perak. Keadaan cuaca lembap yang berlaku di sekitar bahagian barat Semenanjung kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Manakala di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga bahagian tengah negeri Pahang, keadaan cuaca lembap boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan berlaku di sekitar bahagian perairan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga kawasan sepanjang perairan negeri Terengganu dan juga Pahang. Seterusnya pula, kita beralih tinjauan cuaca di Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca mendung sedang berlaku di sekitar bahagian barat Sarawak. Manakala keadaan cuaca hujan beserta ribut petir sedang berlaku di sekitar bahagian Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang di Sarawak. Manakala di Sabah pula, keadaan cuaca hujan kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian. Keadaan cuaca hujan terutama sedang berlaku di bahagian tengah Sarawak dan juga di bahagian barat dan pedalaman Sabah kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan di Sarawak dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga di sepanjang kawasan perairan Sarawak. Manakala di Sabah pula, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga kawasan perairan barat Sabah serta di wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Aduan rakyat diambil tindakan segera. Wan Muhammad Ryan Rohidar langsung dari studio RTM Kanga ada perinciannya. Silakan Ryan. Berikutan pelbagai aduan oleh masyarakat setempat, khususnya di Parlimen Kangar yang dilaporkan tidak diselesaikan. UMNO bahagian Kangar mewujudkan sistem aduan rakyat bagi membolehkan orang ramai menyalurkan aduan kawasan masing-masing. Antara aduan yang kerap ditimbulkan, masalah bekalan air, bantuan bencana, jalan yang berlubang dan lampu jalan. Menurut Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, usaha digerakkan pihaknya ini bagi mengelak berlakunya peningkatan aduan setiap hari dan ada aduan berulang tanpa tindakan penyelesaian. Kita pun UMNO bahagian Kangar pun kita dah ada sistem dan proses aduan yang sistematik, teratur dan tersusun, dokumentasi dan sebagainya. Dengan sistem tersebut, aduan-aduan insya-Allah kalau tak boleh diselesaikan pun akan disalurkan kepada pihak yang berwajib, yang bertanggungjawab untuk selesaikan. Beliau ditemui pada program Bobok Kangar melibatkan kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri Parlimen Kangar. 56 siri program Jualan Rahmah dilaksana di seluruh 15 kawasan Dewan Undangan Negeri Doni Perlis melibatkan nilai jualan 1.1 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan 32 lokasi meliputi premis perniagaan, 24 lagi di luar premis seperti Dewan Orang Ramai termasuk Jualan Rahmah bergerak di masjid terpilih setiap DUN. Pendekatan kedai cari rakyat, fokus pengguna lebih bersasar. Kita akan cubalah untuk Negeri Perlis ni mulai September kita akan laksanakan jualan rahmah untuk 2 kali penganjuran bagi setiap DUN di dalam Negeri Perlis. So dalam 30 kali penganjuran lah untuk Negeri Perlis. Kita akan buat bergerak tu kita akan fokus kepada masjid, cuma di dalam premis tu kita akan buat pemilihan premis lah seperti yang terdahulu ni. Beliau ditemui pada program Jualan Rahmah bergerak di Masjid Al-Amin, Sempering. Sambutan Hari Kebangsaan ke-66 terus disemarakkan. Hospital Pakar KPJ Perlis turut tidak ketinggalan meraihkannya. Penganjuran acara tahunan ini bagi menyemai semangat cintakan negara terutama kepada semua kaki tangan. Menurut pengarah perubatannya, Dr. Hari Ram Ramaya menyambut Hari Kebangsaan meliputi fizikal, mental serta emosi. Perbezaan agama dan kaum bukan penghalang semangat itu terus diperkukuh. Walaupun kita berbilang bangsa, berbilang agama, tetapi darah kita memang warna merah saja. Dia tak ada darah warna putih kecuali Masuri. Ya, tetapi darah kita merah. Bila kita satu darah, kita mempunyai nadi jiwa satu naluri. Dan itulah sangat penting untuk kita, untuk memastikan perpaduan yang kita capai ini dibawa selama-lamanya untuk memastikan negara kita Malaysia ini berada di tahap yang utama, yang sangat-sangat bagus. Dalam pada itu, Hospital Pakar KPJ Perlis turut mengambil inisiatif memperkenalkan pakej saringan kesihatan merdeka. Orang ramai berpeluang melakukan pemeriksaan kesihatan dengan tawaran harga serendah RM66 signifikan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-66 tahun ini. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Kita kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Ryan, terima kasih atas perincian dari Perlis itu. Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat Perak melabuhkan tirainya hari ini. Berlangsung selama 5 hari, pelbagai aktiviti dijalankan antaranya penyerahan jalur gemilang, program khidmat masyarakat termasuk aktiviti bersama komuniti serta pemimpin setempat. Konvoi telah bergerak sejauh 670 km. 50 peserta bersama-sama 20 kenderaan terlibat yang berakhir di Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ipoh. Tahun ini kita tidak saja memberi fokus kepada komuniti Melayu sahaja, kita juga memberi fokus kepada komuniti masyarakat yang lain seperti masyarakat Tionghoa, Cina dan masyarakat India. Dan sambutannya alhamdulillah sangat baik. Di negeri Perak ini masyarakat Tionghoa juga memberi kerjasama yang sangat baik di saya tak ingat saya di Jelapang dan di Slim dan sebagainya. Satu sambutan yang sangat meriah. Kan ini kita harap orang Malaysia semua bersatulah. Macam hidup aman, semua kaum boleh kerjasama. Kita harap membawa macam apa? PM Anwar cakaplah, Madani, kita kena kerjasamalah untuk membangun negara. Semangat itu, cinta negara mesti mahu adalah. Gembira sebab Jabatan Penerangan memberi jalur gemilang ni, jadi menambahkan lagi semangat. Kami kawasan sinilah, jalur gemilang ni penting untuk menyemarakkan lagi semangat
anak-anak muda, masyarakat kita memperingati perjuangan pejuang-pejuang kita. Pengurus syarikat didenda RM45,000 selepas mengaku salah kemukakan dokumen palsu kepada perkeso 2 tahun lalu. Muhammad Al-Bukhari Abdullah membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Butterworth selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Hazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan, pengurus syarikat V-Shine Metal and Plastic Trading tersebut didakwa tidak jujur dan menipu perkeso dengan mengemukakan nama individu dalam data program Penjana Kerjaya 3.0 bagi program intensif pekerja. Sedangkan individu terbabit bukan pekerja syarikatnya. Berikutan itu, perkeso telah menyerahkan dana kira-kira RM9,000 dan RM13,000 ke dalam akaun milik syarikat tertuduh. Kedua-dua kesalahan dilakukan di Pejabat Perkeso Pulau Pinang pada November dan Disember 2021. Seduduk masuk keratan ayam sejumpaku di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, tindakan tidak mematuhi syarat permit import itu berjaya dibongkar Makis Kedah. Menurut pengarahnya, Hisham Abu Bakar, kira-kira 16,000 kilogram keratan ayam dari Thailand, bernilai lebih RM132,000 cuba dibawa masuk. Makanan tersebut tidak sama dengan dokumen yang diisytihar. Kegagalan mengemukakan maklumat tersebut salah di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini diharap lebih banyak sektor swasta dan juga dermawan menyumbang kepada tempat transit gelandangan. Perinciannya langsung bersama Bu Mawin. Buan, silakan. Baik, terima kasih Zahira. Nurul. Samli Group of Companies telah bermurah hati menyumbangkan dana bagi membina tempat transit gelandangan Miri bagi membantu kerajaan meningkatkan kesejahteraan komuniti di Miri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, fokus terhadap isu gelandangan mampu meningkatkan kesejahteraan komuniti secara inklusif selain menangani kesan kepada kesihatan awam, keselamatan awam, kebersihan bandar dan pelancongan di bandar-bandar utama di Sarawak. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak melalui kementerian turut menyediakan fasiliti sokongan dan intervensi untuk komuniti gelandangan dalam bentuk transit di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan simbolik sumbangan CSR syarikat berkenaan untuk membina tempat transit gelandangan TTG di Miri. Simbolik penyerahan sumbangan CSR daripada syarikat berkenaan adalah sebanyak RM250,000 kepada Kerajaan Sarawak melalui Majlis Bandaraya Miri untuk pengubuhsuaian bangunan bagi menubuhkan tempat transit gelandangan TTG Miri. Beliau berharap lebih banyak organisasi sektor swasta menyumbang kepada TTG bagi tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan gelandangan dan kepada yang kurang bernasib baik. Di Kuching, seorang maut manakala dua cedera selepas kereta yang dinaiki mereka merempuh tembok konkrit di Jalan Demak Kuching malam tadi. Dalam insiden sekitar pukul 8.30 malam itu, kereta yang dinaiki tiga mangsa yang dalam perjalanan menuju ke pusat bandar dari arah Sejingkat dipercayai telah hilang kawalan sebelum merempuh konkrit terbabit. Mangsa Mas Hisham Ahmad 40 yang dipercayai memandu kereta jenis Proton Saga itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Pihak bomba mengambil masa kurang 40 minit bagi mengeluarkan dua mangsa yang tersepit di bahagian tempat duduk hadapan. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asman Baja yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kes ini di Kuching pagi tadi. Dua lagi mangsa dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, 13 peserta Bintang Kecil 2023 mara ke peringkat separuh akhir Bintang Kecil yang akan diadakan Ahad ini bermula pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching.
juga MC kita pagi ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan memaklumkan debaran separuh akhir Bintang Kecil ini akan menyaksikan persembahan lagu solo dan berduet secara berkumpulan oleh para peserta. Manakala 5 peserta tersingkir pada peringkat separuh akhir ini membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 setiap seorang. Sementara itu 8 peserta akan merebut gelaran juara Bintang Kecil pada Kemuncak Bintang Kecil 2023 yang akan diadakan pada 3 September depan pukul 9 malam di Arena Gemilang di Taputra Unimas Kota Semarahan. Debaran separuh akhir Bintang Kecil dan Kemuncak Bintang Kecil ini boleh ditonton secara langsung melalui saluran TV2 dan live Facebook RTM Sarawak. Bintang Kecil 2023 kali ini menyediakan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM90,000 dan turut disertai peserta dari Indonesia dan Brunei. Beliau menyatakan demikian pada sidang media debaran separuh akhir Bintang Kecil 2023 di Kuching hari ini. Datuk Snowden juga berkata untuk memeriahkan debaran separuh akhir Bintang Kecil, anjuran Kerajaan Negeri dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak, pelbagai aktiviti diadakan di pekarangan RTM Kuching, antaranya Karnival Gerai Makanan yang bermula esok hingga Ahad ini. Sarawak International Open 10 Pin Bowling Championship kembali lagi tahun ini dengan 700 penyertaan berbanding 553 tahun lepas. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, peserta tersebut mewakili 11 negara termasuk Poland, Singapura, Thailand, Chinese Taipei, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Brunei, Australia dan Vietnam. Turut bertanding pasukan dari negeri-negeri di Malaysia serta pasukan sandaran kebangsaan Malaysia dan pasukan remaja kebangsaan. Hadiah keseluruhan bernilai lebih RM160,000 menanti pemenang kejohanan yang diadakan bermula 4 hingga 9 September ini di Megaland, Sarawak. Bercakap pada sidang media di Kuching hari ini, Datuk Gerald memaklumkan kejohanan ini dibahagikan kepada 4 kategori: terbuka, tertutup, remaja dan veteran. Turut akan diadakan ialah Piala Sabati pada 5 September bagi memperingati Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Kejohanan 2023 ini akan menampilkan pemain bowling profesional Amerika Syarikat berasal dari Poland, Daria Payok, yang akan bertanding dalam kategori terbuka selain mengadakan klinik bimbingan untuk atlet remaja negara. Dalam pada itu, Datuk Gerald mengucapkan tahniah kepada atlet Paralimpik Powerlifting negara Boni Bunya Gustin yang berjaya memecahkan rekod dunia kategori lebih 72 kg semasa kejohanan para powerlifting dunia di United Arab Emirates semalam. Kejayaan tersebut merupakan hasil kerja keras atlet para berkenaan dan beliau adalah kebanggaan Sarawak. Institut Ekosains Borneo Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu bersama skim pemindahan pengetahuan KTGS dari Pusat Transformasi Komuniti UPM telah berjaya mendedahkan anggota komuniti dan orang kelainan orang kurang upaya OKU bagi meningkatkan dan memanfaatkan diri mereka mengenai teknik penanaman sayur hidroponik. Ketua Program Team Up with Invisible Minority Yet Powerful Organisms TINY, Profesor Madya Dr. Leong Swee Sien berkata, selain teknik penanaman sayur hidroponik, mereka juga dapat membantu meningkatkan pendapatan yang mampan bagi Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Bintulu itu sendiri. Ini bukan sahaja membantu mereka memperoleh kemahiran baru dan juga menambahkan, menggabungkan teknologi penanaman hidroponik dengan pendekatan pendidikan inklusif. So dengan jayanya boleh membuktikan dengan jayanya kitaran penanaman tuat kali kitaran yang berjaya. So dan selepas tu ini juga akan menyumbang kepada kesedaran ekologi dengan pemakanan yang sehat dalam komuniti. Beliau berkata demikian pada program TINY di PPDK Bintulu. Program ini selama 12 bulan dan setiap kitaran penanaman selama 28 hingga 30 hari mengikut jenis sayuran ditanam. Dalam pada itu, pengerusi PPDK Bintulu Sultan Fatimah SKS Ismail bersyukur dengan program ini kerana dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak OKU serta PPDK tersebut. Program ini sangat membantu kami lah untuk budak-budak pun dapat belajar macam mana menanam sayur dalam masa bahagian petegasi inilah, dan kami juga
mendapat bantuan daripada orang-orang luar lah. Dan sekurang-kurangnya projek ini dapat membantu untuk menambah pendapatan. Latihan tindak balas terhadap kecemasan dan bencana MIRI atau dikenali dengan MIRI Disaster Emergency Response Training MDET merupakan program dianjurkan Jabatan Kecemasan dan Trauma MIRI bersama agensi-agensi terbabit dalam memberi tindak balas apabila berdepan sebarang bentuk kecemasan seperti kemalangan, kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital MIRI, Dr. Autse yang berkata latihan seperti ini amat penting untuk mendedahkan kaki tangan perubatan serta agensi-agensi berkenaan ketika memberi tindak balas terhadap kecemasan. Selain melatih kaki tangan perubatan menghadapi kecemasan dan bencana, ia juga bertujuan berkolaborasi dengan agensi berkaitan seperti polis, bomba, Angkatan Pertahanan Awam dan sebagainya supaya tindak balas terhadap bencana dapat diusahakan dan diselaraskan bersama-sama. Untuk train kita punya staff kita untuk respon untuk sebarang emergency, disaster lah. Of course, kita pun nak buat macam collaboration dengan semua agensi so that kalau betul-betul berlakunya disaster, kita punya kita punya effort, kita punya kerja semua nak synchronize bersama-sama lah untuk so tak mahu macam bercanggar dari sesama-sama lain. Beliau ditemui pemberita pada program MIRI Disaster Emergency Response Training MDET di stesen minyak Petronas Permajaya di MIRI semalam. Dr. Au berpuas hati dengan latihan sebegini membolehkan peserta mengurus dan mengetahui urutan tindakan atau prosedur sekiranya berlaku kecemasan. Program 3 hari ini dengan hari pertama peserta melakukan latihan praktikal, teori dan taklimat mengenai tindak balas terhadap bencana. Hari kedua menyelesaikan senario bencana seperti tanah runtuh, bangunan runtuh dan kebocoran kimia. Senario hari ketiga pula ialah kemalangan dan rompakan berlaku di stesen minyak melibatkan agensi kerajaan seperti polis, bomba, ABM dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Sebanyak 10 kes positif rabies melibatkan haiwan dikesan di beberapa daerah di Sarawak pada minggu ini. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Sarawak, Dr. Adrian Susin Ambut dalam kenyataan medianya berkata, 4 daripadanya dikesan di Kuching. Ia melibatkan Jalan Selangan Batu, Taman Huising, Milan Square, Jalan Wan Alwi dan Jalan Cawan. 2 lagi kes dilaporkan di Padawan iaitu di Kampung Tematu dan Taman Indah Landeh. 1 kes masing-masingnya dikesan di Setakan Kota Sentosa di Samarahan, Pasar Lama Tebedu di Serian, Kampung Bagak di Lundu dan Batu Lapan Jalan Bintulu Miri di Bintulu. Jelasnya JPV Sarawak bersama pihak berkuasa tempatan, Unit Penguatkuasaan dan Keselamatan Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri aktif memantau situasi rabies di negeri ini. Jabatan itu juga mempergiatkan program pemvaksinan anti-rabies di seluruh Sarawak. Ini termasuk program pemvaksinan yang akan diadakan di Dewan Masyarakat Sepupuk Nia pada esok dan lusa bermula dari 9 pagi hingga 4 petang. Ia juga diadakan di Stadium Terbuka Song dari jam 9 pagi hingga 4 petang dan Sekolah Jenis Kebangsaan Chunghua Sungai Tapang Hilir Kuching dari jam 8 pagi hingga 3 petang esok. JPV merayu kepada pemilik anjing untuk menghantar haiwan peliharaan mereka mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies kerana ia diwajibkan di bawah Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam. Selepas divaksinasi, anjing berkenaan perlu dikuarantin dan diasingkan selama 28 hari untuk pembinaan imuniti melawan rabies. Orang ramai pula diingatkan untuk mengambil langkah-langkah berjaga tambahan dan mendapatkan rawatan di klinik sekiranya digigit haiwan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Umat, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m.
Tero Baharu Pahang bagi menggantikan Allahyarham Datuk Seri Johari Arun. Sebaliknya, jelas Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail, portfolio yang disandang Allahyarham itu akan diagih kepada Barisan Esko sedia ada. Kita nak agihkan kepada Esko yang berkenaan. Teknologi dia pegang perumahan, jalan tempatan, alas sekitar dia teknologi hijau kan. Keputusan Esko mana kita dah agihkan perumahan saya minta saya jaga sekejap. Alas sekitar dah tu pakar. Teknologi hijau dan alas sekitar dah tu mudah. Terowong ke-25 projek laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 1.32 km berjaya ditembusi mengikut jadual ditetapkan. Penembusan terowong Kampung Gedung Siam 3 di Maran itu sekaligus melengkapkan kerja-kerja pengurekan di sepanjang jajaran Seksyen A dan B. Pengerusi Malaysia Railing Sendirian Berhad Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata kejayaan tersebut bukti keupayaan pasukan projek melaksanakan kerja pengurekan tanah dan batuan secara selamat. Sesulan itu, kerja-kerja sivil terowong Kampung Gedung Siam 3 ini dijangka siap sepenuhnya menjelang April tahun depan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penembusan terowong ke-25 ECRL Terowong Kampung Gedung Siam 3 di Maran Pahang. Dalam perkembangan sama, 25 daripada 40 terowong dari Kota Baru ke Pelabuhan Kelang berjaya ditembusi. Operasi mencari dan menyelamat pelajar tingkatan 2 yang dikotori remas di Sungai Kampung Batu Rompin disambung semula pagi tadi. Muhammad Iman Daniel Saiful Azri, 14 tahun dilapor hilang ketika mandi di sungai tersebut semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang berkata operasi mencari dan menyelamat melibatkan keluasan pencarian 200 meter. 3 bot milik Bomba, polis dan APM digunakan bagi menjejaki mangsa termasuk bantuan 20 penduduk kampung. Kraft Tangan Malaysia Cawangan Pahang menganjurkan promosi Kraft Malaysia bagi memartabatkan industri kraft batik tempatan. Penganjurannya juga selaras arahan penjual awam diwajibkan memakai pakaian batik Malaysia pada setiap Khamis dan digalakkan pemakaiannya pada hari bekerja lain. Promosi Kraft Malaysia turut membantu 26 usahawan pelbagai bidang kraft memasarkan produk secara langsung kepada pengguna. Program kini berlangsung hingga 3 September bertempat di East Coast Mall, Kuantan. Jadi alhamdulillah dengan saranan pihak kerajaan dapatlah usahawan-usahawan kita menjana pendapatan daripada saranan pihak kerajaan dan saya tengok kita dah menganjurkan ini dah 2 hari yang kedua. Saya tengok pasaran ataupun pembelian daripada masyarakat nak cari batik Malaysia tu dah makin meningkat dan kita pun dapat memperkenalkan batik-batik yang hasilnya batik inilah batik Malaysia yang kita bawa. Bila diwajibkan memakai batik, secara tak langsung kami usahawan pun menerima impak yang bagus dan baik dengan pemakaian batik Malaysia akan menaikkan lagi industri batik kita orang semua dan satu saranan yang amat bertepat tanah dengan suasana ekonomi sekarang. InsyaAllah kami pun akan mengeluarkan desain-desain yang baru yang bersesuaian dengan suasana semasa. Alhamdulillah lah melalui usaha yang kerajaan lakukan ni, ya, dia dapat membantu menjana pendapatan usahawan-usahawan yang terutama usahawan batik. Jadi alhamdulillah syukur sangat ya kerana aktiviti seperti inilah yang dapat membantu kita semua. Sedili kecil Kota Tinggi dipilih sebagai lapangan ujian makmal dalam mentransformasikan komuniti nelayan. Kolaborasi antara Kementerian Pengajian Tinggi bersama Universiti Malaysia Terengganu menyaksikan pelbagai inisiatif dilakukan agar pendapatan nelayan dapat ditingkatkan. Salah satu inisiatif melepaskan 10,000 benih ketam nipah bagi memastikan bekalan makanan terjamin sekaligus mengeluarkan produk hiliran hasil tangkapan laut. Melalui usaha-usaha memantapkan ini, mereka boleh bantu dalam soal memberi jaminan kepada bekalan makanan kita. Jadi ini yang kita lakukan dan insya-Allah kalau ini dibuktikan berjaya, maka ia boleh dijadikan contoh
bukan saja oleh UMT tapi universiti lain, dan bukan saja untuk kampung ni tetapi untuk kampung lain dalam pelbagai bidang. Baik, ini pula kabar gembira buat penggemar Raja Buah. Lebih 40 tan durian pelbagai jenis termasuk durian premium akan dijual pada harga berpatutan di dataran Jambatan Angkat Kuala Terengganu pada 1 dan 2 September ini. Program Makan Durian Sampai Jelua melibatkan lebih 200 pekebun durian. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri, Datuk Zulkifli Amin Majusuh, lebih 20,000 pengunjung dalam dan luar negara dijangka hadir. Jualan bermula pukul 3 petang hingga semua stok durian habis dijual. Ya, masyarakat dia yang apa ni yang susah. Dia orang pun nak buat siasat juga. Nah, dia nak siasat, doa-doa semoga tiap-tiap tahun kita boleh buat. Nah, berbuah lebat, insya-Allah dah. Ini rezeki orang Terengganu sebenarnya. Saya pertama kali kita bagi peluang untuk pekebun-pekebun jualan secara terus. Jual lelong. Nah, kalau dia kata tinggal lagi yang kecil-kecil atau pulang pada tuan kebun. Ni kita lelong dah. 3-10. Ambil lah bubur dalam plastik ke, nak makan di situ ke. Beliau menyatakannya ketika meninjau kebun durian milik pengusaha sekitar kampung Sungai Serai dan Bukit Gondang Marang yang turut disertai pengamal media. Ia antara lokasi penanaman durian terbaik di Terengganu selain di Kemaman dan Kuala Nerus. Keterlibatan kitanya semuanya komitmen kita lah untuk tujuan kita sebagai satu pemasaran lah. Untuk yang belum tahu lagi keadaan makan durian di Dusun Bukit Sungai Serai, durian Sungai Serai Gondang. Biasa dengan durian jerpih ataupun durian lagi contohnya durian Selangor ke durian daripada Pahang, daripada Johor, dah biasa buat makan tu. Jadi sekarang kita akan mengutarakan produk Terengganu kita. Jadi sebagai kecil yang tahu durian Sungai Serai Gondang ni, saya akan tengahkan lagi lah insya-Allah. Moga-moga dapat hadir semula insya-Allah. Moga-moga berjaya program tu. Ketua Pegawai Eksekutif TRW Kelantan FC Ahmad Muzakir Hamid melepaskan jawatan sebagai Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA berkuat kuasa hari ini. Keputusan itu dibuat bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada jawatan baharu beliau bersama Kelantan FC. Melalui hantaran di laman Facebook, beliau meminta agar semua siaran media tidak lagi menyebut atau memasukkan jawatannya sebagai Naib Presiden KAFA. Ahmad Muzakir juga pernah memegang jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa penajaan KAFA. Kelantan FC sebelum ini mengumumkan telah melantik Ahmad Muzakir sebagai CEO kelab berkenaan berkuat kuasa semalam. Kemahiran dan pengalaman luas mengurusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni Universiti Teknologi MARA, Malaysia itu ditagih bagi memajukan bola sepak pasukan. Pempangan hidroelektrik bakal dibina di Tenom, penyelesaian jangka panjang masalah air di Sabah. Laporannya terus bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Konstantin? Baik Nurul, kerajaan negeri dengan kerjasama Sabah Energy Corporation dan sektor swasta akan membina empangan hidroelektrik di Ulu Padas Tenom sebagai penyelesaian jangka panjang isu air di Sabah. Projek bernilai RM4 bilion dijangka dimulakan tahun ini dan siap tahun 2027. InsyaAllah pecah tanah akan dilakukan pada bulan Oktober. Dengan pelaksanaan projek ini, kita dapat menyelesaikan masalah air untuk jangka masa panjang nanti. Kerana apabila siap empangan di Ulu Padas Tenom ini, ianya boleh menyalurkan air sehingga 6,000 juta liter sehari untuk jangka masa 80 hingga 100 tahun akan datang. Ketua Menteri memberitahu pemberita demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah projek penambahan kapasiti loji rawatan air LRA Kogopon di Papar. Sementara itu katanya projek LRA Kogopon bernilai RM379 juta dijangka siap dalam tempoh 3 tahun dan akan menambah kapasiti pengeluaran loji daripada 40 juta liter sehari JLS kepada 80 JLS bagi menampung keperluan bekalan air
sekitar kawasan selatan Kota Kinabalu, antaranya Putatan, Papar dan Kimanis sehingga 2040. Kerajaan juga sedang melakukan kajian berhubung empangan Kaiduan Papar yang juga antara penyelesaian jangka panjang isu air selain menampung keperluan pelabur. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga ahli Parlimen Papar mengingatkan kontraktor dilantik melaksana projek dengan bertanggungjawab. Kita mengharap kontraktor memberi sepenuh komitmen, janganlah ada EOT. Awal-awal kita ingatkan sebagai Paparian, we will monitor closely the implementation of this project. Kita monitor, juga kita akan bantu. Sekiranya ada isu, Pendidikan memberi perhatian dan komitmen terhadap kebajikan pelajar dan pembangunan sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Menterinya Fadli Nasidik berkata, selain isu sekolah daif, isu kanak-kanak tanpa dokumen serta bukan warga negara dan keperluan sekolah seperti penyediaan bot, banyak lagi perkara akan disusuli KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Antara perkara lain juga yang kita bawa sinergi semua komuniti, khususnya daripada semalam sehingga hari ini kita lihat pelbagai pihak memberikan bantuan sokongan melalui program-program khusus daripada komuniti untuk membantu anak-anak kita bersekolah. Jadi insya-Allah program seperti ini dan rangka lawatan kerja seperti ini adalah komitmen besar daripada pihak KPM, khususnya apabila yang kita namakan khusus tindak susul Parlimen. Fadlina menyatakan demikian selepas meninjau Sekolah Kebangsaan SK Bangau-Bangau Sempurna yang digunakan lebih 40 tahun. Beliau kini dalam lawatan kerja di Tawau, Kunak serta Sempurna bagi program tindak susul PTS Parlimen untuk akses pendidikan kanak-kanak warga negara dan bukan warga negara. Menurut Fadlina, KPM melakukan beberapa pendekatan agar tiada kanak-kanak tercicir mendapat akses pendidikan, antaranya melalui program sekolah bimbingan jalinan kasih yang memberi tumpuan kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen namun ibu atau bapa mempunyai taraf kewarganegaraan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang akan diperkenalkan di sekolah awam adalah untuk pelajar Islam sahaja. Sehubungan itu meminta masyarakat agar tidak membangkitkan isu terkait rapat dengan tumpuan utama. Dalam pada itu, Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin berkata, antara keperluan mendesak sekolah di negeri ini adalah bilangan bilik darjah yang tidak mencukupi dan daif. Kita berharap supaya daripada tindakan yang dilakukan ini akan dibuat lagi tindakan-tindakan susulan yang selanjutnya di peringkat KPM, dan kami di Jabatan Pendidikan Sabah juga sentiasa akan follow up dan follow through dengan rapat. Apakah perkara-perkara yang perlu Jabatan Pendidikan Sabah perlu laksanakan ataupun barangkali lihat apakah bentuk bantuan yang amat diperlukan. Ketika ini terdapat 315 sekolah daif didaftarkan di Sabah. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Yayasan Inovasi Malaysia YIM melaksanakan program Inovasi Sosial Malaysia MyIS Community sebagai usaha pemerkasaan inovator akar umbi. Timbalan Menterinya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata ia memberi fokus merakyatkan teknologi, membangun dan menghasilkan produk inovasi sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. MOSTI kini giat mempromosi dan melaksana program outreach mencari dan mengenal pasti inovator berpotensi bagi program MyIS. Menggalakkan lagi inovator tempatan untuk menceburi bidang seperti pertanian pintar, dan pada masa yang sama ini juga sumbangan daripada MOSTI untuk bersama dengan kerajaan di negara kita untuk menangani masalah seperti keselamatan makanan dan sebagainya. Datuk Atta ditemui media selepas perasmian dan penyerahan peralatan pertanian moden projek MyIS Community di Penampang. Hadir sama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik.
Dalam majlis ini, dana RM206,000 diserahkan kepada inovator tempatan GE Nitrate Solutions atau Farm Toko yang memperkenalkan projek pertanian moden bersama komuniti daerah penampang, memberi bimbingan kepada 100 peserta mengusahakan pertanian moden berasaskan sistem aquaponik. Saya berharap kesemua usahawan tani yang menerima bantuan melalui program pertanian moden Farm Toko yang disumbangkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia ini supaya mereka dapat mengembangkan perusahaan pertanian mereka. Pertanian moden ini sesuatu yang baru yang untuk kita pelajari. Jadi ini adalah salah satu, bukan saja untuk memastikan yang kita tidak payah beli lagi sayur kah, bibit ikan kah begitu. Dan ini salah satu juga boleh menjana kita punya pendapatan. Selama ini yang kita tahu ni yang pertanian secara tradisional tu kan, kalau ini yang pertanian moden tidak susah, senang saja. Ni macam kalau cara kita tanam, ni tidak perlu panas, penat. Jadi ini kita boleh atur masa kan. Seramai 40 orang terpilih menerima bantuan pertanian moden melalui Farm Toko berkenaan. Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEWA, komited menyediakan perkhidmatan secara terus kepada komuniti termasuk di kawasan pedalaman. Menurut pengarahnya, Haslina Ismail, pihaknya aktif mendekati masyarakat, khususnya golongan wanita, menerusi inisiatif turun padang ke kawasan terpilih. Usaha dijalankan JEWA diharap dapat memperkasa peranan wanita dalam masyarakat. Kita membawa perkhidmatan seperti perkhidmatan bantuan guaman wanita dan juga kaunsul. Pada baru-baru ini kita telah melaksanakan program ini di daerah Tongot, Paitan dan juga Suk, yang mana masyarakat tidak lagi perlu untuk ke Kota Kinabalu, tetapi kita akan terus ke sana. Dalam pada itu, Haslina yang ditemui pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM di RTM Kota Kinabalu memaklumkan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri bertemakan Kasih Wanita bakal berlangsung esok di Kota Kinabalu. Ia dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama isteri Datin Seri Panglima Julia Salak. Antara pengisian sambutan penyampaian Anugerah Wanita, pelancaran fotobook ikon wanita Sabah, pameran dan jualan. Sekian perkembangan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita selanjutnya kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin Pahlawan, terima kasih atas perincian itu. Usaha untuk mengurangkan kebergantungan import makanan negara terus digerakkan. Mardi kini dalam proses melaksanakan projek perintis penanaman bawang merah di Perak. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang menunggu persetujuan kerajaan negeri berhubung menyediakan lokasi sesuai untuk penanaman produk itu. Saya lihat bawang kita ekspor banyak, juta ringgit. Rupanya dia boleh ditanam di Malaysia dengan teknologi yang diperkenalkan oleh Mardi. Begitu juga yang lain-lain dan dapat. Kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan terus disemarak di Sik Kedah Pusat Santuari dan Pembiakan Landak Raya mengambil inisiatif memasang jalur gemilang di seluruh kawasan pusat itu. Menariknya, pemasangan jalur gemilang turut dilakukan bersama-sama penduduk kampung. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Beginilah meriahnya kibaran jalur gemilang yang dipasang di luar dan di dalam pusat santuari dan pembiakan landak raya yang terletak di Kampung Tala Jeneri. Laluan masuk ke dalam pusat santuari ini juga turut dihiasi dengan bendera jalur gemilang dan bendera negeri Kedah.
Pemiliknya Mahzi Abdul Hamid berkata, usaha ini bagi menaikkan semangat patriotisme bukan sahaja kepada penduduk kampung, malah kepada para pengunjung yang datang ke sini. Pusat santuari yang dibuka secara percuma kepada orang ramai ini mempunyai beberapa jenis haiwan. Antaranya landak raya, ayam kampung, itik, burung puyuh dan ikan. Kita patut mengenang akan nikmat kemerdekaan negara kita ni yang kita kena pupuklah daripada generasi ke generasi. Kerana nak pasang bendera ni senang, tapi nak dapat kemerdekaan tu susah. Jadi bila kita dah merdeka, sebaik-baiknya kita pertahankan kemerdekaan ni dengan apa juga cara. Jadi apabila pasang bendera ni nak sambut merdeka ni, jadi saya rasa seronok lah. Sebab kita ni mai daripada sejarah kita nak merdeka kan. Jadi kita kena sambutlah merdeka ni. Kena pasanglah jalur gemilang. Kena pasanglah jalur gemilang ni. Selain daripada dapat berpeluang melawat landak-landak raya ni yang dipelihara oleh saudara Mahdi Abdul Hamid ni, kita juga berasa gembira lah tengok ada bendera dipasang sempena dengan bulan kemerdekaan kita ni. Tinggal beberapa hari saja lagi negara bakal menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2023. Bendera Rakyat Malaysia, ayuh mari sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, bukti kita cinta kepada negara. Fakhrul Razi Ismail, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.